Baik, seterusnya kita beralih kepada perkasa inisiatif tarik pelabur asing dan bersama dengan saya di studio iaitu saya kenalkan Tuan Jagaro Simanca merupakan Naib Presiden Dewan Perniagaan Malaysia Asia Selatan. Selamat pagi. Selamat pagi. Tuan Jack. Okey, jadi Tuan Jack, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan perkasa inisiatif tarik minat pelabur asing ini sebagai permulaannya, adakah Malaysia merupakan destinasi menarik di rantau Asia bagi menarik pelabur asing untuk bersama-sama Malaysia? Kalau kita tengok Malaysia, kalau kita tengok dia telah dalam masa 65 tahun ni dia telah mengalami satu proses transformation yang begitu tinggi sekali. Kalau kita tengok mula-mula kita pergantungan kita terhadap sumber pertanian yang merupakan salah satu faktor menjana pada pertumbuhan negara, dan pada awal tahun 70-an bila Petronas ditubuhkan, dan kalau kita tengok sumber petroleum merupakan salah satu pendapatan yang terbesar untuk Malaysia. Lepas tu bila kita masuk tahun 80 dan kita dah mula memasuki ke dalam industri manufacturing mana kita dibuat situ, dan di mana yang melonjak ekonomi negara melonjak begitu tinggi sekali. Dan kalau kita tengok pada awal tahun 1990 pelaburan begitu tinggi sekali datang ke Malaysia, dan dengan kaedah apa yang telah dilakukan oleh kerajaan Malaysia pada masa itu, kita telah menjadi salah satu negara harimau Asia di masa itu. Dan kalau kita tengok, kita ada sepadan dan juga setaraf dengan negara-negara seperti Jepun, Korea, Thailand dan juga negara Indonesia. Tetapi selepas pada krisis 1998, bila kita telah menghadapi salah satu masalah yang begitu besar, dan saya rasa kesan daripada ekonomi pada tahun 98 tu dia telah merasa sampai sekarang. Betul. Dan ini telah membuatkan Malaysia sebenarnya ketinggalan daripada banyak segi daripada 20 tahun apa yang kita tengok tu. So kalau kita tengok, Malaysia memang merupakan salah satu destinasi yang terbaik dan juga salah satu destinasi tempat pelaburan yang terbaik untuk pelabur-pelabur asing untuk masuk di Malaysia sampai sekarang. Apa yang saya rangkumkan sepanjang Malaysia, sepanjang 66 tahun yang kita telah merdeka pada hari ini. Ya, baik. Dan apa antara faktor-faktor penting bagi pelabur asing untuk melabur di Malaysia khususnya, Tuan? Faktor yang paling penting sekali, saya rasa memang paling penting sekali kita tengok tu, saya ingat daripada segi struktur ekonomi. Kedua tu kalau kita tengok daripada segi kestabilan politik, saya ingat itu yang paling penting sekali untuk mana-mana pelabur asing kalau dia tengok dekat mana-mana negara. Yang kedua tu kalau kita tengok insentif, bagaimanakah kadar faedah yang ditawarkan pada negara itu. Itu lagi satu. Dan kalau kita tengok lagi satu daripada segi bagaimana skill workers yang ada dalam pada negara itu juga salah satu yang paling penting. Yang ketiga tu bagaimana infrastruktur yang ada dalam negara tersebut tu bagaimana boleh mengimbangi dan juga membantu pelabur asing. I think ini yang paling penting sekali. So yang kalau tengok daripada keseluruhan segi yang ada pada pelabur-pelabur asing, kalau kita tengok pada negara Malaysia, kita merupakan salah satu negara yang begitu menarik sekali kalau kita diberikan kepada mana-mana. Kalau kita tengok infrastruktur kita punya jalan raya, kita punya kemudahan infrastruktur semuanya salah satu yang terbaik di dunia. Kalau kita tengok daripada segi skill pekerja-pekerja yang kita ada tu, kita pun salah satu negara yang terbaik di dunia. Dengan kadar kebolehan bercakap dalam bahasa Inggeris, kita merupakan salah satu negara yang boleh dikatakan dipuji ataupun boleh dibanggakan. Kalau kita tengok daripada segi struktur bagaimana Malaysia telah distrukturkan daripada segi bagaimana sistem persekolahan kita di universiti semua sekali. So kita bersedia, tapi dia ada sedikit masalah bagaimana ini telah merencatkan bagaimana Malaysia tidak dapat menerima apa yang sepatutnya pelaburan asing. Kalau kita tengok pada especially pada 10 tahun yang lepas, kalau kita tengok pada masa ini. Itu juga memberi kesan sehingga kini juga, Tuan. Ya, dia memberi kesan daripada segi macam ni. Saya rasa yang paling penting sekali kalau kita tengok seperti mana kerajaan
dan Madani pada hari itu, kalau kita tengok YB Rafizi mengatakan bahawa kadar gaji yang ditawarkan itu tidak memadai dengan apa yang pekerjaan itu. So kebergantungan Malaysia kepada buruh-buruh asing merupakan salah satu faktor yang paling penting pada masa lepas, di mana banyak-banyak pelabur-pelabur asing datang ke Malaysia untuk melabur di Malaysia. Tetapi kalau kita tengok daripada segi teknologi dengan begitu rapid sekali, Malaysia tidak lagi memberikan upah-upah yang murah. So upah yang murah tu yang menjadikan ini telah memberi kesan kepada pekerja-pekerja di Malaysia. Ini telah memberikan satu ruang yang begitu tinggi. Kalau kita tengok di mana kita, I think kita masih lagi membincangkan bagaimana nak memberikan kadar gaji minima pada hari ini tidak memadai. Itu yang menyebabkan kalau kita tengok kita ada brain drain sekarang ni, kebanyakan pakar-pakar dengan semua-semua yang itu yang pakar yang ada di Malaysia dengan specialist apa semua, dia telah berhijrah ke luar negara. Dan kalau kita tengok negara yang paling begitu mengambil kebanyakan brain kita punya tenaga kerja yang mahir ni, negara Singapura. Kalau kita tengok di Singapura sekarang ni, dia merupakan salah satu negara yang begitu atraktif sekali kepada pelabur-pelabur asing. So ini adalah salah satu faktor yang paling penting kenapa kita sedang masih lagi bergelut untuk menarik pelabur-pelabur asing kepada negara kita. Dan bila bercakap tentang pelabur asing ini juga, dan difahamkan akan adanya berlangsungnya Karnival Deepavali 2023 yang ke-21, saya kira ini merupakan satu karnival yang cukup besar, di mana ialah menjadi satu pelaburan yang utama juga untuk Malaysia dan juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Malaysia. Tuan. Dia sebenarnya kalau kita tengok di negara Malaysia ni sebenarnya kalau daripada segi overallnya apa yang telah dilakukan oleh negara kita sekarang ni, I think kita dalam salah satu track yang begitu bagus sekali. Kalau tengok pada tahun 2022, saya bagi satu kalau kita tengok pada tahun lepas kita telah menarik lebih kurang dalam 17.1 bilion USD FDI yang kita ada tu. Tetapi kalau kita tengok pada tahun lepas, itu merupakan lebih kurang dalam 84 bilion ringgit. Pada tahun lepas, kalau kita tengok, negara Singapura telah menarik lebih kurang 145 bilion US dollars. Yang kedua adalah Indonesia, yang ketiga Vietnam dan Malaysia nombor 4. Ini merupakan salah satu, saya rasa kita telah ketinggalan jauh. Tetapi saya rasa kerajaan Madani yang diterajui oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, itu telah membuat salah satu perancangan yang begitu baik. Pada 6 bulan pada pada 2023 kita telah menarik lebih kurang 132 bilion. So ini merupakan salah satu kejayaan begitu besar. Betul. Dan kalau kita tengok daripada segi bajet 2023 kerajaan telah memperuntukkan lebih kurang 200 juta ringgit untuk National Industry Malaysia Master Plan 2030. Saya rasa ini semua merupakan salah satu inisiatif kerajaan yang begitu serius untuk membawa pelabur asing, di mana kerana ini merupakan salah satu titik permulaan bagaimana ekonomi Malaysia boleh berkembang. Dan untuk berceritakan tentang Karnival Deepavali yang dia akan berlangsung bulan depan di Bukit Jalil, ini merupakan salah satu karnival yang terbesar barang-barang India di dunia di luar daripada India. Kita ada lebih kurang dalam 400 ruang pameran dan kita menerima lebih kurang lebih daripada 20,000 pengunjung asing yang datang, dan kita telah memberi salah satu connectivity between peniaga-peniaga Malaysia dengan peniaga luar, di mana menjadikan Malaysia sebagai hub untuk barang-barangan India untuk dipromosikan, diniagakan untuk Southeast Asia, dan kita telah mendapat banyak award, dan ini merupakan salah satu event yang di look forward. Kalau kita tengok, kita menang Malaysia Book of Record di Malaysia sebagai Best Consumer Fair, dan kita juga menang daripada kerajaan negara India sebagai salah satu event yang mempromosikan barangan dan juga menjadikan barangan India ini sebagai salah satu yang atraktif dan menjadikan Malaysia sebagai hub. So ini telah menarik ramai pelabur-pelabur asing untuk melabur di negara Malaysia. Okey, baik. Dan selain daripada itu juga, Tuan, bagaimana sebenarnya hendak memperkasakan lagi inisiatif dalam menarik pelabur asing ke Malaysia selain daripada
kepada, ialah kalau tadi kita kongsikan berkenaan dengan karnival, berkenaan dengan beberapa yang telah pun dilakukan oleh Kerajaan Madani sendiri, apa lagi antara perkara yang boleh dilakukan untuk mempertingkatkan lagi pelaburan asing ke Malaysia? Saya rasa kita dalam track yang begitu bagus sekali. Saya ingat yang paling penting sekali itu kestabilan politik. I think kestabilan politik itu kita dah ada. Kerajaan Madani telah berjaya melakukan itu, kerana kalau kita tengok pada daripada 2018 sampai sekarang, banyak ketidakketentuan kestabilan politik itu telah memberi kesan begitu banyak sekali kepada negara Malaysia. Saya rasa ini telah memberi banyak kesan kepada rakyat Malaysia, dan pelabur-pelabur asing begitu uncertain dengan itu. So saya rasa itu kita telah capai. Yang kedua tu saya ingat dasar Malaysia sekarang ni untuk menjadikan minimum wages, lepas tu dan kadar OPR yang telah diringkatkan kepada 3, walaupun kita tak sampai ke 3.25 lagi, tetapi saya rasa itu salah satu inisiatif yang begitu bagus yang dilakukan oleh kerajaan. Kerana kalau kita tengok pelabur-pelabur asing, bila dia nak melabur, dia nak tengok berapa rate dia yang paling tinggi sekali. Kalau dia tengok Malaysia, dia offer 3, kalau negara lain dia bagi 3.25, mesti dia pergi sana. Tapi saya rasa itu bukan salah satu faktor, tapi kita ada banyak lagi faktor. Tetapi saya rasa dengan kepimpinan yang begitu kuat sekali, dengan support daripada kerajaan dan juga memberi banyak inisiatif yang telah diberikan, dengan saya rasa dasar renewable energy yang baru tentang solar yang kita nak buat, dengan EV electric vehicles punya inisiatif yang diberikan oleh kerajaan, saya rasa kita boleh menarik lebih banyak. Kalau kita tengok Geely, kita tengok Tesla, banyak lagi negara-negara lain yang datang, dan saya rasa kerajaan sepatutnya telah mengambil langkah untuk tidak depend dalam pelaburan asing yang yang memfokuskan untuk berdasarkan labor force kind of thing, lebih pada teknologi. So saya rasa kita kena move into a labor, daripada kita kena move out daripada labor incentive, kita pergi daripada more into a technology kan. Nanti kalau kita tengok dalam masa 5 ke 10 tahun nanti, saya rasa kita boleh jadi salah satu juara yang boleh kata kita boleh jadikan juara Harimau Asia sekali lagi. So saya rasa kalau ini akan jadi, saya rasa Malaysia akan menjadi salah satu melonjak, dan saya rasa ekonomi negara pun dalam masa 5 ke 10 tahun dengan National Industrial Master Plan tu, saya rasa kita boleh datang balik, kita boleh menjadi champion balik. Ya, betul. Tak ada yang mustahil lah, Tuan. Baik. Itu dia berkenaan dengan perkasa inisiatif Tarik Minat Pelabur Asing. Banyak yang Tuan telah pun kongsi kepada saya dan juga para penonton. Jadi itu dia, kalau kita lihat sekarang ni, alhamdulillah Malaysia semakin bergerak ke hadapan dalam menarik minat pelabur asing untuk melabur di negara Malaysia sendiri. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Jagaro Simansyah, merupakan Naib Presiden Dewan Perniagaan Malaysia Asia Selatan. Terima kasih banyak, Tuan. Terima kasih. Okey.